Selamat pagi semua. Thank you for joining this session. Saya Nimala daripada AKPK. I'm going to talk about pengurusan kewangan berhemah ya, dengan mengharungi cabaran topik yang macam kita nak cakap ni sebab sekarang ni pengurusan kewangan kalau disebut memang lebih mencabarlah dalam keadaan pandemik sekarang dan sebagainya. So jadi boleh dikatakan nak macam mana dalam konsep sekarang ni kita nak menguruskan kewangan kita. So itu yang kita nak nak cakap, nak dipertengahkan lah. Kalau kita lihat ya, kebanyakan daripada kita sekarang mungkin akan merasa walaupun dah mungkin sesi tadi kan dia dah bercakap tentang, Dr. Fazli dah bercakap tentang pengurusan aliran tunai kita ya. So kalau dikatakan dalam situasi yang krisis begini dan sebagainya, pengurusan kewangan ni menjadi antara unsur yang lebih penting. Lebih penting untuk kita lihat dan lebih penting untuk kita ikuti ya. So jadi mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Mungkin ada yang terasa kalau nak buat pengurusan kewangan sekarang ni macam mana, semuanya macam mana. Itu antara, boleh dikatakan antara isu yang mungkin kita mungkin soalan atau mungkin apa-apa idea ke apa-apa cadangan dipertengahkan pun itu yang kita akan fikirkan ya. Kenapa? So mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. So to say let's just not complain but let's just move on ya. So kita kena positif, fokus dan forward. Because walaupun dengan ilmu macam mana kita ambil, katakan kita belajar tentang cara nak buat budget, kita belajar tentang cara nak invest, melabur dan sebagainya, tapi kalau minda kita ni tak positif dan kita tak fokus dan kita tak thinking forward, apa-apa rancangan atau apa-apa isu yang kita lakukan, kita tidak akan fokus, kita tidak akan lihat dan kita tidak akan continue. Ramai bila startup dia bagus. Bila nak mulakan sesuatu bersemangat. Hari ini mungkin ramai akan bersemangat ya. Tapi bila dah petang sikit ataupun dah esok hari terus jatuh ya. Terus apa yang difikirkan yang ingin dimulakan tu tidak akan dibuat ya. So itu yang kita katakan perlu positif, perlu fokus ya. Dan perlu forward selalu ya. So positif, percaya kita layak untuk bahagia ya. Optimis ya, be optimis. Walaupun kita merancang dengan sebaiknya, kita akan boleh dikatakan there will be challenges, akan ada banyak rintangan ya. Jadi semangat, kena sentiasa positif, kena sentiasa ingat ya, ingat setiap yang masalah yang berlaku tu ada je solusi je, dan tenang untuk mengharungi setiap solusi tu, ikhlas dan fokus. So fokus tu pun penting. Have your goals ya. So dan sentiasa melihat ke depan ya, melihat berubah format semula diri tu, optimis ya, raih solusi ya. So disiplin pun paling penting ya. So you have to have this goal. So barulah kita boleh merancang kewangan kita untuk mengharungi cabaran ke dan sebagainya. So barulah kita dapat melihat okey, bagaimana saya nak ke depan ya. So dalam 7 langkah untuk mengharungi cabaran ni, kita pendekkan je. First thing dalam waktu ni, kalau anda masih belajar atau anda sudah bekerja, kenali sumber pendapatan dulu. You need to know ya. Mungkin tadi Profesor Dr. Fazli mungkin dah banyak unturkan aliran tunai, dari mana kita dapat dan sebagainya. So jadi kita kena kenali sumber pendapatan kita, kita kena tahu di mana kita dapat sumber ni ya. Dan kita kena kenal okey di mana perbelanjaan ya, utamakan perbelanjaan yang penting di waktu ni. Saya rasa mungkin tadi pun sudah pasti diberitahu okey bagaimana kita nak buat bajet dan sebagainya, dan bagaimana kita nak tahu okey apakah perbelanjaan yang penting dan yang harus kita lakukan ya, dan catat setiap perbelanjaan tersebut ya, catat setiap perbelanjaan tersebut, tengok apa yang penting, apa yang perlu dan sebagainya. Kurangkan perbelanjaan dan simpan lebih juga waktu ni, simpanan menjadi lebih.
kita juga akan didedahkan dengan konsep-konsep pelaburan lepas ni. So kita kena tengok okey cara bagaimana kita nak boleh dikatakan kita nak membangunkan lagi pendapatan kita. How do we grow it? How do we get it further? Tu kita kena tahu. So jadi kurangkan perbelanjaan dan simpan lebih, ya. Dan kemudiannya kenali juga hutang kita, ya. So kenali juga hutang kita. So yang tu yang kita nak katakan sebelum kita ambil pinjaman, ya. Anda mungkin saya rasa kebanyakannya pelajar, ya. So jadi apa yang kita lihat selalunya ialah anda mungkin tahu, ya, AKPK kami agensi kaunseling dan pengurusan kredit, kami banyak berurusan dengan mereka yang yang ada hutang yang tinggi dan mempunyai pinjaman yang banyak dan tidak dapat diuruskan lagi, ya. So bila kami membuat tinjauan di kalangan peminjam kami, apa yang kami lihat ialah kebanyakan ramai daripada mereka ni, ya, mengatakan, kami tanyalah kepada mereka yang datang pada kami ni, kami tanya kenapa tak ada masalah bayaran pinjaman ni dan sebagainya. Kami buat tinjauan, ya, dan ramai mengatakan mereka menghadapi masalah pembayaran ni adalah disebabkan tiadanya perancangan kewangan. Itu dia tak merancang. So bila kita tanya lagi, okey kenapa tidak merancang, dia kita katakan okey sebabnya saya nak dikatakan saya tak tahu kalau saya nak ambil pinjaman berapa saya kena ambil, saya tak pasti. Sebabnya bila kita katakan pergi, ya, katakanlah lepas belajar ni antara pinjaman yang terawal mungkin ramai yang akan ambil ialah pinjaman kereta, untuk beli kereta. Kita akan ambil pinjaman untuk beli kereta, pinjaman tu disebut pinjaman sewa beli. So ramai akan mula mengambil pinjaman ni untuk membeli kereta. So bila dia nak pergi pohon untuk beli kereta tu, okey, bank akan tinjau. Okey, gaji pendapatan berapa? Okey, kita lihat 60% gaji, ansuran dia boleh bayar, termasuklah exposure yang lain, ya. So ada nak bayar pinjaman pelajaran ke atau ada apa-apa pinjaman lain, dia akan kira semua. Lepas tu dia akan lihat, okey, mampu lagi untuk bayar kereta ni. Okay. Dan dalam waktu dia memberikan pinjaman sewa beli ni, dia pasti, ya, sudah pasti dia akan cross sell pinjaman lain juga. Seperti mungkin berikan kad kredit satu, ya. So dia kata, okey macam ni lah tuan, kalau saya bagi pilihan, ya. Kalau tuan kata tuan nak beli kereta ni, pinjamannya katakanlah kadarnya kami boleh bagikan 3%. Tetapi sebabnya tuan ni bagus, pinjaman bagus dan sebagainya, kita nak tawarkan lagi. Kalau boleh kalau dikatakan adanya kita berikan kad kredit ni, then kami boleh kurangkan lagi kadarnya. Itu cara penjualan, ya. Okay, jadi peminjam ni pun okey, dia kata okey tak apa, saya boleh ambil kad kredit tu pun apa dia boleh katakan simpan je kan. Tapi masalahnya lepas simpan dia boleh dikatakan saya simpan je lah. Saya kata mungkin saya simpan untuk kecemasan je. Saya simpan untuk waktu kecemasan je. Tapi masalahnya selalu cemas pula. So bila selalu cemas dah terguna kad kredit tu pun banyak, ya. So jadi dengan tidak sengajanya wujud satu lagi pinjaman. Tu yang dikatakan pada mulanya nak mulakan pinjaman sewa beli je, nak beli kereta. Tapi dengan tidak sengajanya dah dimulakan pinjaman yang lagi satu. Mungkin kebanyakan sebab bila beli kereta, mereka hanya akan kira pada ansuran bulanan untuk bayar kereta tu saja. Tapi dia tak kira dengan perbelanjaan lain yang datang dengan kereta tu. Sebab kereta tu kalau kita bayar, katakan kita beli, kita bayar kereta tu 500, 600 ke 700 ringgit sebulan, bukan itu sahaja perbelanjaan yang akan wujud. Kita akan ada beberapa perbelanjaan maintenance lagi. Nak maintain kereta tu, petrol, lepas tu nak bayar tol, minyak, insurans, road tax dan sebagainya. So semua tu menjadi belanja juga. Dan kalau kita tidak mengambil kira nilai antara anggaran perbelanjaan sampingan ni dalam mengira waktu bajet nak beli kereta tu, sudah pastinya sangkut.
sebab ini dah jadi perbelanjaan lebih yang kita tak kira. So, jadi itulah antara sebab yang kita lihat ramai sangkut, ya, sangkut atau mengalami masalah pembayaran semula disebabkan di waktu dia nak ambil pinjaman tu dia tidak ada pengetahuan. Dia tidak tahu apa kos-kos lain, apa yang perlu dilihat, bagaimana dia perlu mengatur bajet dia, bagaimana dia perlu menguruskan kewangan dia supaya dia dapat mengambil pinjaman yang betul-betul sesuai dengan dia. Itu bukan pinjaman salah, tapi cara dia nak ambil cara tu. Itu yang kita katakan pengetahuan perancangan kewangan tu penting, ya. So jadi saya nak ringkaskan, saya tak ada masa yang banyak ya untuk mengajar okey nak beli rumah, nak tengok apa, nak beli kereta, nak tengok apa tapi saya ringkaskan apa-apa pinjaman yang kita nak ambil ya dalam kewangan kita ni, ya, kita perlu lihat pada 3 perkara. 3 perkara ni sangat penting. First, sama ada ia untuk tujuan apa. Tengok dulu dia tujuan apa. You nak beli kereta ni untuk tujuan apa? Of course nak pergi kerja kan. So bila nak pergi kerja apa yang penting, ya. So jadi lepas tu kalau nak ambil pinjaman untuk beli rumah, kita kata tujuan produktif sahaja. So bila kita nak beli rumah, nilai rumah selalunya naik, betul? So ia boleh menambahkan nilai aset kita. So itu dikatakan pinjaman produktif. Bermaksud dengan mengambil pinjaman ni saya boleh meningkatkan kedudukan kewangan saya. Dia membantu. Okay, pinjaman lain yang dalam contoh pinjaman produktif boleh dikatakan nak beli tanah, ya, in fact nak mulakan perniagaan dan sebagainya, sebab kita nak mendapatkan pendapatan daripadanya. So pinjaman yang tidak digalakkan ni, pinjaman tidak produktif ni, ialah pinjaman yang lebih diambil untuk gaya hidup kita, untuk menampung gaya hidup kita. So katakan nak pergi bercuti, pakai kad kredit dulu, ya. Nak pergi ada orang nak kahwin pun ambil pinjaman peribadi, pembiayaan peribadi. Selepas kahwin ni kos kehidupan kita meningkat ke menurun? Ya, so kahwin tu dia lebih kepada cara kita membuat majlis tu lebih kepada gaya hidup sebenarnya. So jadi tak perlulah kita meminjam ya untuk tujuan ni, sebab selepas tu perbelanjaan kita semestinya naik dan kita akan rasa sangkut untuk membayar balik sebab ini untuk tujuan gaya. So jadi elakkan pinjaman untuk gaya hidup kita. Fokus kalau nak ambil apa-apa pinjaman, tengok apa tujuan pinjaman kita. Yang kedua, tengok kemampuan. So pastikan anda tahu, okey, kalau saya nak ambil pinjaman apa-apa, saya tahu apa kemampuan saya. So seperti yang saya bagi tahu tadi, bank dia akan lihat sehingga 60% gaji kita. Kalau 60% dah pergi untuk bayar pinjaman, kita tinggal 40 je. 40 ni tak cukup. Tak cukup. Ya, so jadi apa yang kita nak cakapkan, terbalikkan dia. Kalau nak ambil apa-apa pinjaman, pastikan ia di bawah 40%. 40% daripada gaji kita. So kita ada baki 10% untuk simpanan dan 50% untuk perbelanjaan isi rumah kita. So kan kita ada like an ideal thing. So setiap kali anda nak ambil pinjaman, anda boleh gunakan cara kiraan seperti ini, iaitu di mana anda boleh kira apa nisbah hutang kepada pendapatan anda. So anda hanya perlu ambil semua pembayaran balik bulanan setiap bulan, tu berapa anda bayar, anda jumlahkan dan anda boleh bahagikan dengan gaji bersih kita. So bila kita dah gaji bersih kita tu kita dah lihat berapa dan kita bahagikan, lepas tu kita akan tahu daripada pendapatan kita berapa peratus pergi untuk pembayaran pinjaman. Ya, so dalam contoh ni kita lihat macam Cik Ali ni, dia dapat gaji, dia bayar balik rumah, sewa beli, kad kredit 1935. So daripada tu dia dapat, dia dapat lihat yang 47% daripada tu pergi untuk bayar pinjaman. So jadi boleh dikatakan dia ada baki 53% sahaja untuk
sara diri, ya. So ini setiap kali kita nak ambil pinjaman, pastikan anda membuat kiraan ni supaya anda dapat kawal dan anda dapat lihat, okey, sebenarnya berapa yang anda mampu. Okay, so idealnya jangan melebihi 40% gaji anda. Okay, so itu untuk mengikut kemampuan. Yang ketiga, pastikan rekod bayaran kita tu cantik. Ya, sebelum ambil pinjaman, sebelum anda pergi cari rumah, sebelum anda pergi showroom nak tengok kereta, sebelum anda buat apa-apa tu, cermin diri dulu, lihat diri dulu. Okay, buat checklist dulu. Okay, tujuan pinjaman produktif apa? Nak beli kereta berapa saya mampu? Buat kiraan dulu, tengok berapa ansuran yang anda boleh mampu lagi termasuk dengan kos penyelenggaraan kereta tu, ya. So anda kena tengok semuanya sekali. Lepas tu tengok sama ada rekod cantik ke tak, pinjaman akan lulus ke tak. Jangan pergi ke showroom dulu, tengok kereta dulu, dah jatuh cinta dengan kereta tu. Lepas tu bila buat kiraan nampak macam tak mampu. Dah buat down payment nak ambil pinjaman, pinjaman pula gagal sebab sangkut. Ya, so jadinya kita kan susah. Sebab kita rasa, sebab bila anda dah jatuh cinta dengan kereta tu, ya, anda akan jadikan semuanya okey. Walaupun tak okey, kita akan buat macam-macam. Lepas tu bila kita kira kemampuan, kita akan cakap, tak apalah, sekarang ni saya mampu je untuk bayar kereta ni sebanyak ni. Tapi apa nak dikatakan, saya mungkin boleh buat part time. Saya mungkin boleh dapat kereta tu, saya mungkin boleh buat Grab. Tapi pendapatan tu belum dapat ya, Grab pun belum register lagi. Tapi dah dikatakan, oh you buat planning. Oh ini saya boleh dapat. Tapi tak ada lagi. Tak ada lagi, tapi you cuba nak adjust pendapatan you sebab you dah jatuh cinta dengan kereta tu. Itu yang bahayanya. So let's see, kita see ourselves dulu, kita lihat, okay, kita ni macam mana. Then kita fix in our mind. Kalau saya nak bayar kereta tu, saya boleh mampu dalam 400, 500, 600 je. Itu je yang saya mampu. So saya kena cari kereta dalam that range je. Don't think beyond, kita jangan buat perancangan dengan pendapatan yang tidak ada dan tidak pasti lagi. Itu yang mengundang bahaya sebenarnya. Okay? Dan cek dulu sejarah pembayaran sebab setiap kali anda nak mengambil pinjaman, bank akan melihat, ya, bank akan melihat institusi kewangan tu, ya, dia akan melihat dan akan memantau sejarah pembayaran kita. Dia akan melihat sama ada you are a good paymaster or not. Okay, so jadi dia akan tengok sistem SICRIS atau sistem SICRIS ni satu laporan Central Credit Reference Information System oleh Bank Negara ni. Dia akan lihat report ni, dia akan lihat dari mana kita ambil pinjaman, berapa pinjaman kita, dan ini yang penting. Dia akan lihat rekod bayaran anda dalam 1 bulan ni, 1 tahun. 1 tahun, 12 bulan. So kalau nampak kosong-kosong macam ni, cantik. Setiap bulan tu ada bayaran. Nampak 3 maksudnya dah 3 bulan tak bayar. Nampak 2 dah 2 bulan tak bayar. So bank akan menilai kat sini. Dia akan lihat, okey, orang ni yang dia dah ambil pinjaman dia yang dulu, cantik tak bayaran dia? Kalau tak cantik, kita tak boleh luluskanlah pinjaman baru. Okey, so jadi kita kena pastikan rekod bayaran sentiasa cantik, ya. Sebab kalau tak cantik, ya, kita kena pastikan. So jadi yang sangkutnya sekarang macam tadi kan, dah pergi showroom, dah tengok kereta, terus booking, bayar semua tu, lepas tu masuk pinjaman tak boleh, tak dapat, ya. So tak dapat dan sebagainya, sangkut juga. So itu yang kita tak nak. Ya, so itu sebabnya sebelum anda mengambil apa-apa pinjaman, cermin diri dulu. Cermin diri dulu supaya anda tahu anda ambil tujuan apa, anda mampu ke tak, dan anda lulus dari segi rekod bayaran juga. Tak ada apa. So anda boleh print report SICRIS ni sebenarnya di semua pejabat AKPK, anda boleh print dan anda boleh juga mendaftar untuk print online, ya.
Dan saya rasa mungkin awal tadi pun ada diberitahu ya tentang report secrets ni. So, jadi anda boleh, kami sarankan at least setiap setahun sekali anda buatlah printing tu. Ya, so jadi itu yang penting ya dari segi tu. So bagi mereka yang dah ambil pinjaman dan mempunyai masalah, apa yang saya nak katakan, macam kita tengok tadi kan, 7 steps ni, so kenali hutang. So bagi mereka yang mempunyai isu keberhutangan tinggi, bila dah kenal, dah tulis semua hutang tu, jangan rasa risau. Risau tu okey, tapi jangan macam berdiam diri dan tak nak buat apa-apa terus give up. Give up tu jangan. Ada tempat, ada orang boleh membantu, boleh bincang balik dengan institusi yang anda meminjam dari itu, anda lihat macam mana dan sebagainya. So dan anda juga boleh datang ke AKPK ya, kami menyediakan program pengurusan kredit, kaunseling kewangan ya, dan pendidikan kewangan. So cara kami membantu ialah anda boleh masuk website kami atau datang ke pejabat kami ya. Dan kami juga sekarang ni kalau masuk ke website kami, anda terus boleh memasukkan maklumat dalam pertanyaan umum. Kami juga membantu untuk perusahaan mikro sekarang, untuk mereka yang berniaga dan mempunyai masalah pembayaran balik pinjaman dan sebagainya, boleh juga datang ya, SME dan mikro. Kami akan memberikan khidmat nasihat dan kami juga akan berunding dengan pihak institusi kewangan tu untuk mendapatkan satu sistem pembayaran yang dia mampu bayar ya. So jadi itu, dan cara kami membantu mereka yang mempunyai masalah kewangan tu ialah dengan memberikan kaunseling. Dia boleh bincang terus dengan kaunselor kami ya. Dan kami akan berunding dengan pihak institusi kewangan tersebut untuk mendapatkan satu struktur pembayaran yang peminjam mampu bayar dan penyedia pinjaman pun setuju beri pinjaman. Ya, so ini yang kami akan lakukan ya. So jadi anda percaya yang anda sebenarnya, kalau yang mereka yang ada hutang tu, kalau dah masuk dia boleh akhirnya bebas hutang dan boleh senyum begini. Ini yang kami nak ya dari segi kewangan itu. Okay, so jadi dari segi pengurusan kewangan, apa yang penting ya kita katakan tadi. First, kita kena kenali ya, kita kena kenali sumber pendapatan kita. Kita kena buat bajet, kita kena buat pemantauan, kita kena kurangkan belanja yang tak perlu buat masa ni ya, dan kita juga kena beri perhatian kepada hutang. Kalau sebelum hutang kita nak lihat 3 perkara supaya kita tidak boleh dikatakan, kita nak lihat kepada 3 perkara ni sebelum kita ambil pinjaman ya. Dan kita nak lihat tujuan kita ambil, kita nak lihat kemampuan kita, kita nak lihat kepada rekod bayaran kita juga. Dan kalau ada mereka yang ada masalah keberhutangan tinggi ni, dia boleh datang ke AKPK dan kami boleh membantu ya. Dan akhir sekali, fokuslah pada diri anda, try to upskill, reskill, ya, banyak latihan dan sebagainya. Sekarang ni dalam pengurusan kewangan ni, of course antara yang paling penting tu awal-awal sumber pendapatan. So we need to diversify ya. Kita kena cuba diversify income dan sebagainya supaya kita dapatlah mengecapi kesejahteraan kewangan. So kesejahteraan kewangan semuanya bermula daripada anda, dan anda kena fokus di mana anda boleh cari kemahiran, di mana anda boleh tingkatkan kewangan anda, di mana anda boleh cantikkan dan sebagainya ya. So please be in power. Kita selalu cakap kewangan ni dia semua aspek ya. Minda, your mind, your physical, ya, you kena fit untuk cari duit, dah cari duit dah pun you kena fit untuk menjaga dia. Jangan semuanya dibayar pada hospital nanti. So you have to be physically also fit, mentally fit ya. So jadi percayalah anda layak untuk bahagia. Ya, fokus pada apa yang anda miliki sekarang, bersyukur, be grateful, ya, positif. Buang cemburu, jangan banding, tengok kat social media semua orang pakai apa dan sebagainya, tak apa, okey. Ya, kalau tak mampu jangan pinjam supaya nak membandingkan diri kat sana. Itu jangan. Okay, so be proud of yourself, know you can do it, work hard, ya, hormati kekuatan kewangan, and most importantly belajar. So hari ni banyak sesi belajar dia, continue untuk belajar ya. Hari ni dibawakan khas oleh MFPC. Terima kasih
Dan saya lihat aturan penceramah dia semuanya hebat-hebat dan semuanya topik yang sangat hebat dan sangat useful for now. So please stay on ya, stay on and listen and gunakan ilmu ni continue ya, dan supaya first investment yang anda kena buat is investment in knowledge ya, sebelum anda nak pergi. And of course the last thing, kita percaya beri balik, menyumbang balik, give back to the society. That is very important. The more you give, the more you get. So earn, manage, save and give. The 4 rules of money management. So saya ucapkan terima kasih pada MFPC di atas peluang ni. If I'm done my time, I just want to say that this is AKPK, bukanlah berapa yang kita dapat, tetapi bagaimana kita uruskan apa yang kita dapat. So we always think that bila duit tak cukup, kita rasa saya kena dapat lebih, saya kena dapat lebih, ya. Tapi it's actually first kita kena belajar menguruskan apa yang kita dapat sebelum kita ke arah depan. So jom mula sekarang. Thank you with AKPK. You join our Facebook. Please like our Facebook, our Twitter, our Insta, supaya anda akan sentiasa diingatkan dengan isu tips-tips kewangan dan sebagainya. So like all this financial from MFPC's FB page, like from AKPK's page. And so I wish you all the best and stay on, learn on, yeah. And remember that financial management begins in your mind, right? Thank you.